Assalamualaikum dan salam sejahtera everyone. So ini adalah slide lecture video untuk minggu ini, week 4, minggu keempat. Okay, so disebabkan saya ada tugas yang perlu dihadiri pada petang ini, jadi saya harap semua dapat menonton slide lecture video ni menggantikan kelas pada petang inilah. Okay, dan jangan lupa untuk scan QR code sebagai tanda kehadiran untuk petang ini. Jadi untuk kali ini saya akan menceritakan berkenaan dengan contoh-contoh dan juga pelaksanaan projek komuniti, okay, yang korang boleh buat nanti. Okay, ni saya bagi contoh mengikut pengalaman yang saya ada sebelum ni lah. Dan apa yang korang boleh buat ialah korang boleh fikirkan sama ada boleh come out dengan the same project ataupun different project, tapi kontennya agak lebih kurang sama lah. Okay? Dan pelajar perlu ingat lah, okay, ini untuk komuniti, sains dan komuniti, jadi konten dia adalah berkaitan dengan sains. Okay? Okay, jadi dia punya konsep ini saya dah pernah berikan sebelum ni, dalam slide sebelum ni. Okay, jadi untuk CoQ dan service learning ni konsep dia ialah kita ada ilmu berkenaan dengan sains, okay, dan pelajar-pelajar pun ada dalam bidang sains lah, okay, sama ada kimia ataupun matematik ataupun dalam bidang sains yang lain, dan kita perlu berikan transfer our knowledge, ilmu yang kita ada ni kepada komuniti. Jadi seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni, komuniti ni boleh banyak lah, komuniti kampung boleh, komuniti, kawasan komuniti boleh, kawasan sekolah boleh. Tapi kita sekarang ni masih lagi di PKP, okay, jadi kita perlu buat secara online lah, secara atas talian. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh buat kepada pelajar-pelajar sekolah, okay. Dan okay, so the idea for the service learning is that, okay, you have the basic of the science background, okay. Yang datang ke sini adalah mathematical science, daripada fizik tak ada lah, okay, chemistry ataupun bioscience. Ini di fakulti sains, okay. Di fakulti sains kita ada 4 department ni, dan kita tahu asas sains ni adalah terbagi kepada 4 kategori inilah, okay. So apa yang kita boleh buat ialah kita transfer our knowledge to the community. Ini yang saya inform lah, sama ada kepada sekolah, kawasan pedalaman rural area atau kawasan bandar. Kawasan bandar ni pun ada juga komunitinya, contohnya macam di kawasan apartment, flat ataupun taman-taman perumahan lah, okay. Ni example, contoh apa yang baru je kami buat masa cuti semester hari tu, okay, yang dijalankan oleh Center for Sustainable Nanomaterial dan kerjasama dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Kakak Pulai. Jadi target komuniti adalah pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar Form 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Kakak Pulai. Okay, so kita target kepada satu sekolah dan target kepada Form 4 lah, okay. Jadi nama dia adalah Wonderlab at Home Video Making by Junior Scientist. Okay, so detail about this program, korang boleh pergi ke website CS Nano, okay, csnano.utm.my/wonderlab at home video making by junior scientist, atau pergi ke website CS Nano, dan dari situ akan ada link ke program ni lah. Okay, so apa yang kita buat, pertamanya kita come out dengan planning, okay, kita rancang. Kita sebagai lecturer di SS Nano ni ada beberapa lecturer lah, okay. So lecturer kita engage dengan postgrad student. So saya pun ada postgrad student, dan dalam ni pun ada, kalau siapa kenal, PM Dr. Lee Swiling juga adalah member dalam SS Nano, dan dia pun ada student postgrad. Jadi kita engage dengan student postgrad untuk come out dengan program ni. Jadi student postgrad ni dia come out dengan workshop, dia rancang untuk come out dengan workshop, dan dia buat workshop the whole morning, start daripada pagi sampai tengah hari. Dia buat workshop kepada pelajar tahun 4 student. Workshop ialah berkaitan dengan macam mana cara kaedah yang paling sesuai untuk menghasilkan video eksperimen
dari rumah lah. Okey. Dan selepas daripada workshop yang diadakan tu, okey, workshop tu dalam bentuk taklimat lah, taklimat dan juga ada engagement antara mentor, which is mentor tu di kalangan postgrad dan juga kepada pelajar-pelajar tahun 4. Dan selepas daripada tu selama 4 minggu tak silap saya lah, okey, pelajar-pelajar ni prepare video dan dia masuk competition yang juga dianjurkan oleh pelajar postgrad ni. So ini dia punya konsep lah, okey. Jadi perancangan awal datang daripada postgrad tu sendiri. Okey, postgrad tu pelajar-pelajar PhD ataupun master di bawah saya dan juga di bawah Dr. Lee Swilling dan juga ada daripada pelajar-pelajar lain lah. Okey. Dan mereka merancang, mereka sendiri yang buat workshop ni dan mereka come out dengan competition dan selepas tu mereka dapat peserta-peserta dapat hadiah lah daripada video competition ni. Okey, jadi ini adalah organizing committee Sexnano, organizing committee di peringkat Sexnano. Ada juga organizing committee di peringkat sekolah. So itu sebab kita ada kerjasama dengan sekolah. Jadi ahli jawatan kuasa program ni ada di peringkat Sexnano dan ada di peringkat sekolah. Jadi untuk di peringkat Sexnano, saya sebagai advisor dan program director tu adalah Dr. Lee Swilling dan timbalan director tu, timbalan mengarah adalah Dr. Si Hong Heng. Ini semua daripada chemistry lah. Dan sekretariat tu adalah staff-staff yang ada di Sexnano. Sekretariat dan juga publicity team dan technical team semua datang daripada Sexnano. Okey. Tapi bila korang nak buat nanti, kita akan tak melibatkan Sexnano lah. Okey. Dan facilitator, ini adalah pelajar-pelajar postgrad. Okey, pelajar-pelajar master dan juga PhD di Fakulti Sains. Okay. Dan nama program ni adalah Video Making by Junior Scientist. Okay, ini organizing committee di sekolah SMK Kangkapulai. Okay, ada teacher dan juga ada student lah. So di peringkat sekolah pun ada dia punya komiti dia, di peringkat pelajar pun ada komiti dia. Jadi komiti ni masing-masing ada tugas yang dibuat lah masing-masing. Okay. Dan ini adalah program background. Okey, saya tak nak baca keseluruhannya. So ini adalah contoh macam mana korang boleh come out dengan program background dan juga boleh come out dengan program objektif. Jadi nanti ini senanglah in the future. Bukan in the future, sebenarnya korang perlu prepare kertas kerja untuk dapatkan sejumlah duit, sejumlah allocation ataupun bajet daripada UTMKL untuk nak run the program. Jadi duit yang digunakan tu nanti boleh digunakan untuk membayar penceramah, untuk memberikan hadiah, gift dan juga perkara-perkara lain lah. Okay. Ni masa taklimat yang diadakan tu. Okay, jadi kalau tengok daripada sini ada beberapa field lah. Ada biology field, chemistry field, physics field, cuma matematik je lah tak ada. Okay. So biology field daripada Encik Muhammad Haris Asraf ni student saya. So dia come out dengan briefing yang dibuat lah. Okay. Chemistry field, Teh Hui Yin, dia adalah pelajar PhD dekat chemistry. Fizik, Karen Teh Ziji, speaker, juga pelajar PhD dari Department of Physics. Dan Ramziuddin tu juga pelajar PhD yang menceritakan berkenaan dengan video editing. Jadi dalam taklimat tu ada 4 taklimat sejam. Seorang tu akan bagi masa 40 minit untuk berikan taklimat briefing berkenaan dengan cara-cara untuk buat eksperimen sains. Dan Ramziuddin menceritakan berkenaan dengan macam mana cara untuk nak come out dengan video. Lepas tu ada video presentation competition. Ada personal YouTube account, submit link to Google Form. Lepas tu kita akan nilai lah, kita akan buat penilaian dan juga kita tengok berdasarkan rubrik pelajar tersebut dan nanti kita akan bagi award lah kepada pelajar. Jadi dia bukan hanya webinar ataupun taklimat saja, tapi untuk nak melihat keberkesanan taklimat yang diberikan oleh pelajar-pelajar postgrad ini, pelajar-pelajar sekolah akan come out dengan video eksperimen masing-masing dan akan involve dalam competition. Jadi efek ataupun kesan daripada taklimat tu akan boleh dilihat daripada hasil-hasil yang diberikan oleh pelajar-pelajar sekolah.
dalam competition ni lah. Okay. Jadi ini adalah boleh tengoklah contoh dalam website tu. Okay, ada berkenaan dengan entry requirement, cara-cara yang participant boleh participate this program. Lepas tu ada cerita berkenaan video format. Yang ni tentative program yang mereka come out dengan taklimat tu lah. Okay. Bermula dengan registration, program briefing. Lepas tu ada briefing. Briefing untuk bidang biologi, bidang chemistry dan juga bidang fizik lah. Lepas tu ada Kahoot untuk nak menjadikan taklimat tu interaktif, dan ada tips on preparing video presentation. Lepas tu ada breakout rooms untuk mereka berbincang secara detail dengan peserta-peserta, dan lepas tu closing speech. Jadi program tu hanya separuh hari sahaja. Program tu hanya separuh hari untuk korang buat. Lepas tu video competition tu mungkin seminggu ataupun 2 minggu selepas tu. Okay, yang tu tak perlu ada lagi taklimat lah. Itu kita buat secara online je. Okay, jadi itu adalah contoh yang boleh dibuat. So bermula dengan perancangan, bermula dengan kita perlu adakan organisasi. Organisasi itu perlu ada pengarah. Nanti saya akan bincangkan ataupun berikan slide video lecture dalam bahagian kedua, dalam part tu, bagaimana kita boleh come out dengan organisasi. Dan daripada organisasi tersebut, korang akan boleh berbincang antara satu sama lain dalam satu tim yang besar, tim yang kecil dan juga tim yang besar, untuk nak merancang program yang akan dijalankan bermula pada week ke-8, pada minggu ke-8 dan seterusnya lah, 8 hingga 12. Okay, jadi ini saja untuk part 1. Kita akan jumpa dalam part 2.